Selamat pagi murid-murid. Hari ini kita akan belajar sains tahun 3 pengukuran isi padu dengan tajuk pepeja tidak sekata. Jom belajar bersama saya, Cikgu Ku. Standard kandungan untuk hari ini ialah pengukuran luas dan isi padu. Standard pembelajaran menyelesaikan masalah untuk menentukan isi padu pepeja tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Dan objektif untuk hari ini adalah murid dapat menentukan isi padu pepeja tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Mari kita tengok bagaimana menentukan isi padu pepeja tidak sekata melalui kaedah sesaran air. Mari kita tengok apanya perbezaan di antara pepeja sekata dengan pepeja tidak sekata. Untuk pepeja sekata, contohnya guli dan telur. Manakala untuk pepeja tidak sekata bermaksud tidak mempunyai bentuk yang sekata, contohnya batu, kunci, spana dan gunting. Apakah itu sesaran air? Cuba perhatikan video di bawah ini. Seekor burung ingin makan makanan yang berada di dalam bekas yang berisi air, tetapi tidak mencapainya. Burung itu memasukkan pemberat ke dalam air dan menyebabkan aras air sesar naik ke atas. Akhirnya, burung itu dapat makan makanan tersebut yang telah disesar naik ke atas. Dan cuba perhatikan video ini lagi. Kita boleh nampak air tersesar keluar dari tap mandi apabila budak itu masuk ke dalam tap mandi. Ini bermakna isi padu badan budak tersebut telah menolak air dalam tap mandi tersesar keluar. Inilah sesaran air. Oleh itu, apakah itu sesaran air? Air tertolak naik atau keluar apabila terdapat objek lain yang tenggelam ke dalamnya. Apakah itu kaedah sesaran air? Kaedah sesaran air merupakan satu kaedah digunakan bagi menyukat isi padu bagi sesuatu objek. Sama ada objek tersebut mempunyai bentuk yang sekata seperti guli, bola pingpong, atau objek yang mempunyai bentuk tidak sekata seperti batu dan kunci. Mari kita lihat bagaimana kaedah sesaran air. Apabila sesuatu objek, contohnya batu, dimasukkan ke dalam bekas yang berisi air, kita boleh nampak aras air dalam bekas telah naik ke atas. Apabila batu tenggelam ke dalam air, ia akan menyesar atau menolak cecair tersebut menaik ke atas. Dan cecair yang tersesar naik ke atas ini adalah bersamaan dengan isi padu objek yang tenggelam. Oleh itu, isi padu objek adalah bersamaan dengan isi padu air yang tersesar. Mari kita ukur dengan tepat isi padu bagi pepeja tidak sekata dengan menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kaedah sesaran air. Okey, mari kita lihat bagaimana cara untuk mengukur isi padu pepeja yang tidak sekata. Contohnya kunci. Kita perlu sediakan silinder penyukat dengan mengisi air dengan mempunyai isi padu awal 300 ml. Seterusnya, kita masukkan kunci ke dalam air tersebut. Dan kita akan perhatikan aras air menaik dan kita dapat isi padu akhir pada bacaan iaitu 400 ml. Jadi di sini, isi padu kunci adalah sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal, iaitu 400 ml tolak 300 ml. Kita akan dapat jawapan 100 ml. Oleh itu, kita dapati isi padu kunci adalah sama dengan 100 ml.
dengan memandangkan kunci adalah pepejah. Jadi kita perlu tukarkan unit ml iaitu unit cecair kepada unit pepejah yang bersesuaian. Murid-murid masih ingatkah unit yang pernah kita belajar sebelum ini, iaitu 1 ml adalah bersamaan dengan 1 cm padu. Jadi isi padu kunci adalah bersamaan dengan 100 cm padu. Mari kita uji beberapa soalan yang berkaitan dengan cara mengukur isi padu pepejah tidak sekata. Contoh di sini adalah kita dapat isi padu awal adalah 600 ml. Setelah batu dimasukkan ke dalam air, kita dapat isi padu akhir iaitu 800 ml. Jadi rumus dia ialah isi padu batu adalah sama dengan bacaan akhir tolak bacaan awal. Kita akan dapat 800 ml tolak 600 ml. Dan jawapannya adalah 200 ml dan kita tukar kepada unit pepejah yang bersesuaian iaitu 200 cm padu. Untuk soalan 2 pula, kita akan dapat isi padu awal iaitu 150 ml sebelum batu dimasukkan. Dan setelah batu dimasukkan ke dalam air, aras air naik ke 180 ml. Dan dengan menggunakan rumus isi padu batu sama dengan bacaan akhir tolak bacaan awal, kita dapat 180 ml tolak 150 ml. Dan kita akan dapat jawapan 30 ml ataupun bersamaan dengan 30 cm padu. Untuk soalan 3, kita akan mengukur isi padu tukur yang bentuk tidak sekata. Sebelum tukur dimasukkan, kita dapat bacaan awal iaitu 65 ml. Setelah tukur dimasukkan ke dalam air, kita dapat bacaan sebanyak 69 ml. Dengan rumus yang sama, isi padu tukur adalah sama dengan bacaan akhir tolak bacaan awal. Kita akan dapat 69 ml tolak 65 ml. Kita dapat jawapan 4 ml. Dan memandangkan tuku adalah pepejah, jadi kita tukar unit kepada unit pepejah iaitu 4 cm padu. Mari uji soalan yang keempat iaitu isi padu untuk guli. Bacaan yang terawal pada air iaitu 200 cm padu. Unit centimeter padu digunakan di sini disebabkan oleh sentimeter padu sudah tercatat di dalam silinder penyukat. Setelah guli dimasukkan ke dalam air, aras air naik ke 270 cm padu. Dengan menggunakan rumus yang sama, kita gunakan bacaan akhir iaitu 270 cm padu tolak bacaan awal iaitu 200 cm padu dan kita dapat jawapan 70 cm padu. Untuk soalan kelima pula, bacaan isi padu awal ialah 50 ml. Dan setelah batu dimasukkan ke dalam air, air sesar naik ke 75 ml. Dengan rumus yang sama, kita guna bacaan akhir iaitu 75 ml tolak bacaan awal iaitu 50 ml dan kita dapat isi padu batu ialah 25 ml. Dan batu adalah pepejah dan kita tukarkan unit kepada sentimeter padu. Murid-murid, terdapat juga kaedah yang kedua untuk mengukur isi padu pepejah tidak sekata, iaitu dengan menggunakan bekas Eureka. Jom sama-sama kita tengok apa itu Eureka. Apakah itu Eureka?
Eureka merupakan perkataan Greek yang bermaksud I had found it. Perkataan ini dipopularkan oleh seorang saintis yang bernama Archimedes apabila telah membuat satu penemuan di dalam bekas mandi. Bekas mandinya yang penuh berisi air telah tersesar keluar. Sebaik saja Archimedes melangkah masuk. Archimedes kemudiannya memahami bahawa isi padu air yang tersesar keluar adalah bersamaan dengan isi padu bahagian badannya yang terendam. Ketika itulah Archimedes menjerit perkataan Eureka. Oleh itu, tin Eureka adalah berasal daripada penemuan tersebut. Gambar di bawah adalah merupakan jenis tin Eureka. Tin Eureka adalah berfungsi di mana kita akan mengukur isi padu air yang tersesar dan dikumpulkan di dalam silinder penyukat. Air yang tersesar dan dikumpul dalam silinder penyukat merupakan isi padu objek atau pepejar yang tenggelam di dalam tin Eureka. Murid-murid, mari kita lihat bagaimana kita menggunakan tin Eureka untuk mengukur isi padu pepejar yang tidak sekatah. Kita masukkan objek ke dalam air. Air akan tersesar keluar ke dalam silinder penyukat. Kita akan ambil bacaan isi padu air yang tersesar di dalam silinder penyukat yang mana dia melambangkan isi padu objek yang ingin kita ukur. Oleh itu, isi padu air yang tersesar adalah bersamaan dengan isi padu batu. Di sini kita dapat air yang tersesar keluar dalam silinder penyukat adalah sebanyak 150 ml dan memandangkan batu adalah pepejar. Jadi, isi padu batu adalah bersamaan dengan 150 ml dan kita perlu tukarkan unit cecair iaitu ml kepada unit pepejar iaitu sentimeter padu. Cikgu telah sediakan nota ringkas untuk tajuk hari ini, iaitu 1. Isi padu pepejar tidak sekatah boleh diukur dengan menggunakan kaedah sesaran air dan tin Eureka. Untuk kaedah sesaran air, rumusnya adalah isi padu objek sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Untuk tin Eureka pula, rumusnya adalah isi padu air yang tersesar adalah sama dengan isi padu objek. Murid-murid, tugasan untuk tajuk hari ini ialah murid diminta salin nota ringkas yang ditunjukkan ke dalam buku panjang sains, dan untuk latihan pengukuhan, murid adalah diminta buat latihan dalam buku latihan aktiviti muka surat 61 dan 62. Murid-murid, sampai di sini sahaja pengajaran untuk hari ini. Terima kasih. Semoga semua bermanfaat. Bye.